Jabatan Meteorologi Malaysia telah mengeluarkan amaran gelombang haba iaitu tahap kuning yang berlaku di 10 tempat di kawasan Semenanjung Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kerana menonton video pada kali ini. Hari ini kita akan bincangkan sebuah tajuk yang dikenali sebagai gelombang haba dan ingin tahu sejauh mana bahayanya kepada kita. Gelombang haba merujuk kepada peningkatan suhu secara ekstrim dari suhu kebiasaannya. Okey, untuk mudah nak fahamlah macam ni. Kita biasanya dapat menahan dalam suhu 30 ke 33 darjah Celsius. Tiba-tiba pula kan kita rasa, hai, panas lain macam pula orang ni kan. Macam terbakar kepala, orang kedua habak macam tu lah kan. Dan dari situ kita dah dapat dah cam dah, yang di mana ada berlakunya perubahan suhu kepada tahap yang dikenali sebagai gelombang haba. Ini kita cerita kalau kita duduk kat Malaysia tau. Kalau kita panggil orang Arab datang sini, dia akan cakap, alah biasalah dengan darjah 34 Celsius tu kan. Okey, kita berbalik kepada cerita pasal tahap tu kan. So, apa tahap yang ada untuk masalah gelombang haba ini? First kali adalah tahap kuning, di mana suhunya dalam lingkungan dari 35 ke 37 darjah Celsius. Untuk pengetahuan korang, Jabatan Meteorologi Malaysia telah mengeluarkan amaran pada 2 hari lepas kalau tak silap saya, di mana 10 tempat di kawasan Semenanjung Malaysia telah mengalami amaran gelombang haba tahap 2, iaitu tahap kuning, di mana tempatnya berada di Perak. Yang pertamanya, 4 kawasan di Perak, iaitu di kawasan Kinta, di kawasan Kuala Kangsar, Batam Padang dan Hilir Perak. Dan di Kelantan pula berlaku di kawasan Kuala Krai, Jeli dan Gua Musang. Dan dijangka suhu ini akan berpanjangan sehingga pertengahan bulan Mac. Dia punya efek kita akan cerita sekarang, okey? Tahap seterusnya dikenali sebagai tahap jingga atau dikenali sebagai heat wave, di mana suhu maksimumnya dalam lingkungan 38 hingga 40 darjah Celsius. Tahap yang paling tertinggi bagi gelombang haba iaitu tahap merah, di mana suhu maksimumnya boleh mencecah kepada 40 darjah Celsius dan ke atas. Kesan buruk yang kita akan dapat sekiranya gelombang haba ini dikenakan kepada kita adalah kita berpotensi untuk mengalami masalah hyperthermia. Dan korang pernah tak dengar pasal masalah stroke haba? Hyperthermia ini adalah di mana suhu badan meningkat disebabkan masalah pencermokawal aturan gagal yang berlaku disebabkan badan kita mengeluarkan atau menyerap lebih haba. Gelombang haba juga mempunyai efek kepada kita punya kualiti udara yang memberi kesan kepada pergerakan angin, kelembapan seperti hujan dan berpotensi untuk berlakunya kebakaran dan terjadinya jerebu. Saranan saya adalah semoga semua orang kerap mandi, kerap minum untuk lebih segar seperti saya. Tak tahu lah nak cakap macam mana. Saya ni duduk rumah ni kan, dia punya proses pembesaran dia tu menjadi-jadi pula. Okay, tak apa. Tahun ni kita target kurus, okay? Macam mana aku tak kurus? Memang ikan tak timbul. Korang pernah dengar tak satu alat penesan gelombang haba yang dikenali sebagai Surrogate Human Sensor, SHS? Bunyinya lebih kurang macam itulah. Universiti Teknologi Malaysia telah berjaya membangunkan prototipe yang dapat mengesan gelombang haba seawal 12 jam sebelum berlakunya stroke haba. Tetapi dengan alat Surrogate Human Sensor SHS ni dapat berbuat demikian dengan bagusnya. Alat SHS ni merupakan satu alat alternatif yang sangat-sangat bagus yang dapat mengesan ketidakkeselesaan manusia pada ketika itu disebabkan peningkatan suhu. Macam kita lah, kalau kita rasa macam panas macam ni kan, so alat tu dia dah boleh tahu dah, oh akan ada perubahan suhu ni. Alat ini menggunakan satu sensor stimulasi yang dapat memberi gambaran kepada perbezaan perubahan suhu persekitaran dan sekaligus dapat memberi amaran awal
kepada masalah stroke haba. Okey. Orang pernah terfikir tak kenapa kucing-kucing korang, kalau korang bela kucing lah kiranya, kenapa kucing-kucing korang ni suka sangat duduk kat tempat yang panas tau? Bayangkan masa tu tengah panas tarik tau, kenapa kucing-kucing kita ni sanggup duduk dekat simen yang panas gila tu, dan lagi teruk diorang ni duduk dekat kawasan macam jalan raya. Sebab apa? Sebab kucing saya macam tu. Jom kita bincangkan. Okey, jawapannya adalah kucing kita kan dalam golongan mamalia, di mana suhu mereka akan menurun kalau diorang ni ataupun kucing kita ni dalam keadaan tidur ataupun relax. Sebab itulah kucing kita ni kalau time dia tidur ni sama dia tidur dekat kawasan-kawasan yang panas, kawasan yang dekat jalan raya, dekat luar-luar kawasan simen-simen kan. So sebabkan suhu mereka rendah ketika diorang tidur ataupun dalam keadaan relax. Masa diorang tidur tadi, macam saya beritahu tadi, mereka punya suhu akan menurun kan. So dengan cara mereka berjemur tu lah akan meningkatkan suhu diorang tau. So diorang nakkan perubahan suhu tu untuk membakar diorang punya kalori. Sebab tu lah kalau kucing-kucing kita tu, make sure lah janganlah kita kurung, okay? Jangan kita seksa dia. Kita bagi dia peluang untuk keluar, untuk panaskan badan dia, untuk main dengan kawan-kawan dia dan sebagainya. Okay, please jangan dera kucing korang bagi diorang kebebasan macam orang lain lah. Okay, yang mengejutkan saya di mana kucing kita dapat menahan panas dalam suhu paling tertinggi adalah sebanyak 50 darjah Celsius, dan diorang ni sangat sesuai dalam keadaan suhu panas ataupun suhu sejuk. Sebagai kesimpulannya, kita kembali balik kita punya tajuk, di mana adakah gelombang haba ini memberi kesan kepada kita dan sejauh mana bahayanya kepada kita. Dan diperakui di mana gelombang haba adalah salah satu gelombang yang sangat bahaya bukan sahaja pada manusia tetapi terlibat kepada haiwan, tumbuh-tumbuhan dan makhluk bumi. Okey, kita dah terangkan apa akibatnya kepada manusia apabila terkena dengan gelombang haba. Saya rasa itu saja buat masa ini. Jangan lupa payung. Jangan kata abang tak payung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye. Jangan cakap abang tak payung. Jangan cakap abang tak payung.